Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Hari ini kita nak bincang, kita nak jawab 10 soalan berkaitan dengan fizik, bermula daripada cikgu ambil satu set soalan. Kita akan bincang dalam satu set soalan 10 soalan macam mana untuk cara menjawab fizik. Okey. Seperti biasa dalam mana-mana soalan awalnya dia akan bagi senarai rumus. So, kita tengok soalan yang pertama, dia kata, which quantity, yang manakah adalah kuantiti skala? So, kita ingat balik, dalam kuantiti fizik ada dua. Satu, skala. Yang kedua ialah kuantiti vektor. Okey, kuantiti skala macam mana? Kuantiti skala ni dia ada magnitude sahaja. Kuantiti vektor dia ada magnitude, dia ada arah. So, dalam kes ni dia nak kuantiti skala. So, kita cari yang tidak ada arah. Tidak ada arah ialah laju lah. Kan? Kuantiti vektor bagi laju ialah H laju. Okey, H laju kuantiti vektor. Laju ialah kuantiti skala. So, dapat soalan yang pertama. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan yang kedua pula. Dia tanya, Rajah 2 menunjukkan analisis data bagi satu penyiasatan saintifik. Dia pun kata ada T kuasa 2, paksi Y, L paksi X. Manakah antara berikut merupakan pemboleh ubah yang betul untuk penyiasatan tersebut? Okey, yang kita confirm tahu ialah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi dalam mana-mana graf ditunjukkan oleh paksi X. So, paksi X ialah L. Cari kat sini mana L. L ialah length of pendulum ataupun panjang bandu. So, A sudah salah, C sudah salah. So, mungkin B dengan D. Seterusnya kita tengok B dengan D, persamaan dia ialah mass of pendulum. So, dua-duanya mesti mass of pendulum untuk constant variable, untuk pemboleh ubah dimalakan. Kita tengok pula responding variable. Okey, sekarang ada dua. Untuk kita pilih ni. Period 1 ataupun tempoh ayunan 1, masa untuk 10 ayunan. Bila kita buat eksperimen, kita tentukan ataupun pemboleh ubah yang kita baca ialah tempoh ayunan ke masa untuk 10 ayunan. Tempoh ayunan tu kita biasanya ambil 10 ayunan, tempoh ayunan pula. Masa untuk ambil 10 ayunan kan kita ambil, barulah kita bahagi dengan 10 untuk dapat dia punya tempoh. So, pemboleh ubah bergerak balas apa yang kita buat dalam makmal ialah masa untuk 10 ayunan. So, jawapan dia adalah D. Boleh? Okey, settle dua soalan. Kita tengok soalan yang ketiga pula. Kita pergi laju, tempat perlahan, kita perlu perlahan. Okey, dia kata, Rajah 3 menunjukkan satu berlian dengan ketumpatan 3.51 gram centimeter cube per centimeter cube. Berapakah ketumpatan dalam kilogram per meter cube? Okey, so dia nak 3.51 gram centimeter cube tukar kepada kilogram centimeter cube. Kilogram meter cube. Boleh. So, macam mana kita nak buat? Ingat lagi. Okey. Kalau tak ingat, kita ulang sikit. Kan itu yang kita nak. Okey. Cikgu bagi satu tips, satu cara untuk, ada banyak cara, kaedah dia banyak. Semata-mata nak tukar unit. Bukan sebenarnya tukar unit, dia adalah untuk hilangkan ataupun hapuskan prefix, imbuhan. Kilogram, kilo ni kita sebut sebagai imbuhan. Bahasa Inggeris kata prefix. Jadi kita nak ubah prefix tu. So, cikgu bagi dua syarat. Satu, yang ada prefix nak tukar tak ada prefix. Contoh, yang ada prefix. Satu ya, cikgu buat. Yang ada prefix nak tukar tak ada prefix. Tengok, dia ada prefix dekat sini sebagai kilo, sini tidak ada prefix. Itu situasi satu. Ada prefix tukar kepada tak ada prefix. Apa yang buat?
Apa kita buat? Tengok. Tulis dulu prefix dia tu berapa. Ni contohnya prefix dia kilo. 10 kuasa 3. Boleh? Okey. So, barulah selesaikan. Contoh cikgu buat 10 kilogram. Cikgu nak tukar kepada gram. Boleh? So, 10 kilo. Kilo adalah 10 kuasa 3. Maka tulis balik nombor, darab dengan prefix yang diberi. 10 kuasa 3. 10 darab 10 kuasa 3, kita dapat 10,000 gram. Itu jawapannya. Boleh? Contoh, kalau dia tu prefix kecil, boleh juga sama je. Contoh, 20 sentimeter tukar kepada meter. Tengok, sentimeter darab 10 negatif 2. So, 20 tulis balik darab 10 negatif 2. Dah dapat unit baru. Boleh? Dah dapat unit baru. Kalau nak tahu macam mana nak kira dia, boleh tekan kalkulator pun boleh. Kan? Boleh tekan kalkulator pun boleh. Okey, contoh cikgu tunjuk sebut 20 kan? Darab cikgu on dulu kalkulator. 20 darab boleh? Darab 10 kuasa negatif 2. Kita dapat 0.2 meter. 0.2 meter. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, situasi 2 pula. Situasi 2 ialah daripada tak ada prefix kepada ada prefix. Contoh, meter, cikgu nak tukar kepada kilometer. So, sama juga dulu, tulis dulu prefix asal dia. Prefix asal bagi kilo adalah 10 kuasa 3. So, bila nak bawa ke daripada tak ada prefix kepada ada prefix, kita kena bahagi dengan prefix asal. Nak bahagi dalam hukum indeks kata, bila kita nak bahagi dia, maka kita kena tukar tanda dia ke atas. Sama je. Kan? Sama je. Nanti video seterusnya cikgu terang hukum indeks. Sama je. Macam mana contoh? Contoh cikgu bagi, dia kata 1000 meter nak tukar kepada kilometer. So, apa kita buat? Tulis dulu kilometer 10 kuasa 3. Maka tulis balik nombor 1000 darab 10 kuasa 3 asal kita tulis 10 negatif 3. Dah jadi unit baru, kilometer. Boleh? Bahagi, kita akan dapat 1. Masuk dalam kalkulator, kita akan dapat 1 kilometer. Boleh faham kan? So, yang ada prefix, nak tukar kepada tidak ada prefix, maka cara dia ialah darab dengan prefix dia yang asal. Yang kedua, daripada tak ada prefix, nak tukar kepada ada prefix, darab dengan prefix dia yang kita ubah tanda. Kalau asal dia tanda positif, dia jadi negatif. Kalau asal dia tanda negatif, jadi positif. Okey, so kita selesaikan masalah ini. So, dia nak kita tulis balik 3.51 gram bahagi dengan sentimeter kuasa 3. Tengok, dia negatif. Bila turun bawah, dia jadi positif lah. Nak tukar kepada kilogram bahagi meter kuasa 3. Okey, so yang pertama ialah dia tidak ada prefix, nak tukar kepada ada prefix. So, kita tulis dulu kilo. Apa prefix dia? Darab 10 kuasa 3. So, apa kita tulis? Kita tulis balik nombor dia. 3.51 darab 10 negatif 3. Kenapa negatif? Sebab daripada situasi yang kedua tadi, daripada tidak ada prefix kepada ada prefix, kita kena bahagi dia. Jadi, cara lain untuk kita bahagi dia, tukar tanda dia. Tukar tanda bagi kuasa. Okey, settle yang atas. Yang bawah pula. Yang bawah pula senti. Daripada bawah, daripada ada prefix, nak tukar pada tak ada prefix. Boleh? Kalau ada prefix senti, 10 negatif 2. Video seterusnya cikgu nak tunjuk nanti macam mana kita nak tahu dia senti tu darab 10 kuasa berapa. So, 10 negatif 2. Bila nak pergi ke sebelah,
Kan? Pergi ke sebelah, daripada ada prefix kepada tak ada prefix. Ni kalau tak ada apa-apa nombor kat depan dia, ni macam nombor 1 je lah. Okey, so tulis pun tak apa 1, tak tulis pun tak apa. So kita tulis 10 kuasa negatif 2. Kenapa cikgu tak ubah tanda dia? Sebab dia adalah dalam situasi pertama tadi. Daripada ada prefix kepada tak ada prefix. Siap ke 10 negatif 2? Belum. Macam mana nak buat? 10 negatif 2 kena darab 3 kali. Kenapa kena darab 3 kali? Sebab dia ni kuasa 3. Macam berboboy dia ni, kuasa 3. So, dah settle. Oh, kuasa negatif 2 ni, kuasa 3. So, 3 kali. So, apa dia buat? So, kita pun selesaikan. 3.51 darab 10 negatif 3 yang asal. Bawah ni adalah 10 negatif 2, negatif 2, negatif 2 ni jadi negatif 6. Boleh? Okey, seterusnya sambung. 3.51 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif 6 kat bawah ni pula. Negatif 6 kat bawah ni pula. Bila kita naikkan dia ke atas, dia darab 10 kuasa 6. Boleh? Nanti cikgu akan cerita dalam next video tentang hukum indeks. Nanti search untuk hukum indeks. So, 3.51 darab 10 negatif 3 darab 10 kuasa 6. Nombor darab indeks boleh tolak. Indeks tambah. So, negatif 3 tambah 6 kita akan dapat 3.51 darab 10 kuasa 3. Boleh? So, dah settle ini. Ini dah unit baru. Unit baru dia ialah KGM negatif 3. Itu jawapan dia. So, kita tengok balik. Ada tak jawapan dia dalam pilihan jawapan? Dalam pilihan jawapan adalah B. 3.51 darab 10 kuasa 3. KGM negatif 3. Okey, 3 soalan. Boleh setakat ini.